Bertemu kembali. Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 MKMA 63 telah bersetuju dengan cadangan pindaan membabitkan perkara 1/2 serta perkara 160/2 Perlembagaan Persekutuan yang akan mengembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu Semenanjung. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Maximus Ongkili berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat MKMA 63. Hampir 3 jam yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Isnin. Ini membuktikan komitmen yang disuarakan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 untuk memberikan tumpuan khusus kepada beberapa buah negeri termasuk Sabah dan Sarawak sedang dilaksanakan. Namun bagi bajet 2022, apa yang harus terkandung dalam dokumen perbelanjaan tahunan ini untuk Sabah dan Sarawak? Kita bersama dengan pensyarah kanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan UMS, Dr. Rafiq Idris yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Dr. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali Dr. Rafiq, kalau kita melihat di bawah rancangan Malaysia ke-12, kerajaan amat komited untuk mengutamakan negeri-negeri yang kurang membangun termasuk Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana untuk kita melihat bajet 2022 ini boleh menyokong hasrat tersebut dan juga apakah perkara utama yang harus terkandung mungkin dalam bajet 2022 untuk kedua-dua negeri penting ini, khususnya apabila status itu telah pun diputuskan pada semalam? Terima kasih Najib ya. Pertama kali saya ingin menyatakan bahawa saya menyambut baik pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berkait rancangan Malaysia ke-12 baru-baru ini dan perkembangan terbaru berkait apa yang disebutkan Najib berkenaan Amendment 1963 itu. Saya sifatkannya RMK12 itu sebagai suatu perancangan fiskal yang mempunyai ciri-ciri inklusif, usaha memulihkan ekonomi negara dan sesuatu yang berusaha mewujudkan keluarga Malaysia yang lebih sejahtera dan makmur. Moving forward, saya berpandangan ianya perlu diterjemahkan kepada aksi perbuatan. Dan sesungguhnya bajet 2022 sangat berkait rapat dengan RMK12 ini. RMK12 sendiri adalah perancangan perbelanjaan fiskal untuk 5 tahun ke hadapan. Manakala bajet tahunan adalah perancangan perbelanjaan untuk setahun, iaitu tahun 2022. Ianya berkait rapat kerana belanjawan tahunan sebahagian besarnya adalah perancangan perbelanjaan tahun berikutnya untuk melaksanakan sebahagian yang telah dirancang untuk tempoh 5 tahun dalam RMK. Kalau kita bahagikan secara sama rata setiap 1 tahun ke hadapan, sekurang-kurangnya atau hampir 20% daripada perkara yang mahu dicapai dalam RMK12 itu perlu berjaya dilaksanakan. Kerana barulah ada kebarangkalian untuk kita capai semua yang kita sasarkan ataupun tetapkan dalam RMK12. Dari segi apa perkara yang terkandung dalam bajet, saya tekankan semua perkara yang disebutkan semasa pengumuman RMK12 itu mesti mula dilaksanakan. We must keep the ball rolling. Okay, sebagai contoh, ada yang disebut berkaitan infrastruktur, mungkin pemerkasaan bekalan air dan elektrik sedia ada agar kualiti pembekalan yang lebih stabil, infrastruktur digital. Okay, jadi secara keseluruhan saya mengharapkan atau I expect the development expenditure this year will be seperti Sabah, Sarawak dan Kelantan sebagai contoh. Sebagai tambahan, saya harapkan ada juga insentif atau usaha untuk menyokong, membantu industri hiliran di Sabah dan Sarawak. Okay, adanya usaha bagi yang menggalakkan pertambahan atau kalau perlu relokasi kilang-kilang ataupun manufacturing plant yang mungkin ada di Semenanjung Malaysia ke Sabah sebagai contoh. Okay, we have the natural resources here. We do the processing here. Barulah harapan mendekatkan jurang antara negeri atau wilayah dapat kita kurangkan dengan ketara. Okay, potensinya besar yang boleh menguntungkan Malaysia. Okay, kita jangkakan akan adanya investment inflow yang besar ke Indonesia dalam tahun-tahun mendatang sekiranya berlaku relokasi negara ibu negara Indonesia daripada Jakarta ke Kalimantan Timur. Justru potensi Pulau Borneo untuk menarik pelaburan asing bagi saya besar. Kita kena sediakan the right infrastructure, the right ecosystem in East Malaysia investment. Itu respon saya.
Doktor menyentuh beberapa perkara yang amat penting. Kalau boleh kita pecahkan, pertama sekali kita melihat kepada infrastruktur asas yang sepatutnya sudah pun diselesaikan. Isu air, elektrik, jalan raya, penjagaan kesihatan, kemudahan pendidikan dan sebagainya. Isu kedua, kita melihat bagaimanakah kita menyiapkan infrastruktur di Sabah dan Sarawak untuk kita bersiap siaga dengan pindahnya ibu kota Indonesia ke mungkin di Kepulauan Borneo itu sendiri, Kalimantan. Bagaimana untuk kita melihat bahawa low hanging fruits dalam bajet 2022 dalam kesemua isu ini perkara utama yang boleh kita lakukan setahun mendatang, kerana kalau kita bercakap soal infrastruktur mungkin mengambil masa yang panjang untuk kita laksanakan. Dalam setahun 2022, apa yang paling utama harus dilakukan segera? Okey, saya berpandangan untuk tahun 2022 ini kita perlu membelanjakan sejumlah wang yang besar, okey, ya, bagi meneruskan, menyiapkan apa yang telah berjalan, yang masih belum siap-siap. Sebagai contoh, perkara yang berkait lebuh raya Pen Borneo sebagai contoh. Pembesaran pemerkasaan Pelabuhan Sepanggar sebagai port transshipment hub untuk Malaysia Timur. Okey, jalan raya di Serudong Kalabakan, ya, ianya baru untuk kita mulakan untuk menghubungkan Sabah dengan Kalimantan Utara. Okey, pemerkasaan dan infrastruktur dan enablers atau pemboleh daya sedia ada. Okey, di sebalik perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, saya ingin juga tekankan bahawa di sebalik kita berusaha merancangkan proses pembangunan negeri yang agak ketinggalan ini, rancangan dan pelaksanaan perlu dikaitkan juga dengan impaknya terhadap alam sekitar dan lain-lain. Okey, di samping kita membina jalan raya, memperkasakan infrastruktur digital yang mempunyai kesan yang positif kepada ekonomi. Okey, there will be increase in land value, pembukaan perparitan. Kita juga kena mantapkan. Kita nampak banyak ya proses-proses pembangunan yang rancak dalam beberapa tahun ini, dan ada yang mengaitkannya dengan impak-impak ini. Kita tidak mahu pembangunan yang tidak berdasarkan kualiti perancangan dan pelaksanaan pembangunan yang betul. Kita tidak mahu jalan raya dibina, aktiviti pertanian sudah tidak boleh dilaksanakan. Ada masalah pengairan sebagai contoh, masalah banjir yang lebih kerap. Kita mahu RMK 12 dan juga bajet yang kita rancang ini tiap-tiap tahun, ianya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. So the long hanging fruits are the things that have been implemented before. Perkara berkaitan lebuh raya Pen Borneo, Sepanggar Port Transshipment Hub sebagai contoh. Perlu dipercepatkan lagi ke semua projek-projek yang mengambil masa panjang ini, perlu diperkasakan lagi pelaksanaannya dan sebagainya. Okey, Dr. Rafiq, kalau kita melihat juga sudah pastilah cabaran untuk membuatkan diskusi ini lebih adil. Kita melihat juga kepada cabaran yang dihadapi oleh kerajaan pusat sendiri. Kalau kita lihat tekanan fiskal yang dihadapi susulan pandemik COVID-19 ini, mungkin ramai yang melihat bahawa projek-projek pembinaan infrastruktur akan lebih sedikit suram untuk tahun 2022. Bagaimana sebenarnya untuk kita melihat keseimbangan, memahami tekanan fiskal kerajaan dan pada masa sama kita mahukan tumpuan itu beralih ke Sabah dan Sarawak supaya pembangunan itu lebih pantas dan sebagainya. Bagaimana keseimbangan ini boleh dicapai? Okey, saya harus ditekankan kalau tidak kita fokuskan kepada negeri-negeri ini, mereka akan terus ketinggalan. Kita akan terus ketinggalan. Jurang kita akan menjadi sangat jauh. Beri keutamaan kepada negeri-negeri seperti Sabah, Sarawak dan Kelantan untuk perbelanjaan pembangunan. Saya percaya ekonomi akan mula rancak sekiranya pembukaan kepada semua sektor ekonomi berterusan seperti biasa tanpa further lockdown. Ini termasuklah pembukaan sempadan untuk keluar masuk pergerakan manusia antara negara. Jika perkara balik kepada normal seperti sebelumnya, ya, saya percaya kutipan hasil negara melalui cukai dan lain-lain juga akan bertambah baik. Justru ianya memungkinkan pelaksanaan rancangan perbelanjaan pembangunan untuk Sabah, Sarawak dan Kelantan sebagai contoh dapat dimulakan serta-merta, dan bagi saya keutamaan haruslah diberikan kepada negeri-negeri ini. Bukan itu saja, Dr. Rafiq, kita melihat juga mungkin perkara-perkara kecil
seperti akses kepada internet yang sepatutnya. Kalau di Semenanjung ini kita sudah bercakap soal untuk melaksanakan 5G, 5G dan sebagainya. Namun kalau di Sabah itu masih lagi ada kes pelajar-pelajar PDPR yang terpaksa pergi ke bukit, memanjat pokok dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara asas yang sepatutnya sudah pun diselesaikan. Bagaimana ini harus dipandang serius kerana COVID-19 itu pada akhirnya menjadi reality check kepada kita, apa kekurangan kita, kelemahan kita yang harus ditambah baik. Bagaimana ini harus menjadi tumpuan utama? Saya bersetuju sebagai tambahan dan seperti apa yang saya telah sebutkan tadi berkaitan dengan road connectivity, stable supply of water and electricity, digital infrastructure is also not an option yang mana ianya perlu diaddress secara terus juga the way forward for Sabah, Sarawak and Kelantan next year. Sebab dalam pelan jendela itu, pelan pelan digital infrastruktur itu ada dinyatakan bahawa ianya satu proses untuk memperkasakan infrastruktur yang ada di Malaysia agar kita beralih kepada 4G bagi kawasan-kawasan yang belum dan supaya lebih bersedia untuk beralih kepada 5G selepas itu. Ya, saya bersetuju ianya suatu yang sangat penting dan perkara lain juga yang saya ingin nyatakan bahawa banyak perkara-perkara lain yang patut juga diberi tumpuan. Hal-hal berkaitan creative economy sebagai contoh. Creative economy ini, it will add values to the value of output yang ada, that we produce. Dan dengan insentif-insentif yang diberikan, saya percaya ianya boleh melonjakkan prestasi ekonomi sesebuah negeri. So that is also one of the things that should be the highlight in the budget. Okey, Dr. Rafiq, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami, membincangkan dan juga melihat kepentingan dan juga kepentingan untuk memberikan fokus kepada Sabah dan Sarawak dalam bajet 2022. Ini amat kita nantikan pada hujung bulan ini, 29 Oktober, apakah yang akan terkandung. Kalau kita melihat di bawah rancangan Malaysia ke-12, fokus itu sudah dijanjikan, komitmen itu dijanjikan untuk diberikan tumpuan kepada antaranya Sabah dan Sarawak. Namun apakah kandungannya untuk tahun mendatang ini dalam belanjawan tahunan, apa yang akan dilakukan untuk Sabah dan Sarawak khususnya dalam isu-isu asas seperti air, elektrik, infrastruktur digital dan sebagainya, dan pada masa sama bagaimanakah persiapan kita mempersiapkan sebenarnya kedua-dua wilayah ini, Sabah dan Sarawak juga, untuk berdepan dengan perubahan, menarik masuk pelaburan dan sebagainya apabila Indonesia mengubah ibu kota mereka ke Kalimantan kelak. Terima kasih Dr. Rafiq Idris, iaitu pensyarah kanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah. Kita akan berhenti seketika, kita akan kembali selepas ini. Selepas bajet terbesar yang disaksikan tahun lepas, bagaimana bajet 2022 meneruskan momentum pemulihan negara? Apa yang ada dalam bajet kali ini untuk membina semula daya ketahanan negara dan memangkin pembaharuan? Pasca pandemik, bagaimana bajet kali ini akan membantu Malaysia untuk bangkit semula? Dan paling penting, bagaimana bajet 2022 akan membantu anda? Saksikan liputan istimewa bajet 2022 Jumaat 29 Oktober ini bermula jam 3 petang hanya di Astro Awani.